Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, terlebih dahulu kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih mengizinkan kita bertemu pada malam ini untuk mengisi sedikit ruang sebelum kita solat Isyak berjemaah insya-Allah. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kita kekuatan dan petunjuk serta hidayah untuk terus bersama dengan syariat Islam yang menjamin untuk kita mendapat balasan yang baik jika kita melakukan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan yang ditentukan dalam syariat insya-Allah. Hadirin sekalian, mudah-mudahan di suasana yang ada pada hari ini kita diberikan satu lagi tanggungjawab dan juga amanah untuk melakukan pemilihan pada 19 hari bulan November akan datang, yakni untuk pergi ke pusat-pusat mengundi, memilih wakil-wakil rakyat. Itu adalah satu amanah dan mereka yang berumur 18 tahun telah dibenarkan untuk memilih. Jadi hadirin sekalian, itu adalah tanggungjawab dalam konteks negara menggunakan sistem demokrasi. Kita gunakanlah sebaik-baiknya konsep memilih pemimpin. Oleh kerana beberapa kali khutbah di Selangor dan di negeri-negeri lain dalam tempoh yang sekarang ini sering menekankan soal kepemimpinan atau kepemimpinan, maka saya juga mengambil peluang untuk mengingatkan bahawa tanggungjawab menjadi pemimpin itu amat berat. Jadi kita yang tolong pilih pun akan dapat juga saham-saham dia, ataupun juga panggu-panggu dia, ataupun juga ganjaran-ganjaran dia. Kalau baik, baiklah. Kalau tidak, tidaklah. Jadi itu jugalah amanah yang kita kena fikir, yang kita kena lakukan dan kita laksanakan atas tuntutan yang telah ditetapkan. Hadirin sekalian, ada satu hadis yang panjang yang disebut ataupun disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Umar radhiyallahu an. Yang hadis ini popular, sering kita dengar, ya, yang menyatakan bahawa kita ini sesungguhnya, dalam maksud bahasa Melayunya, bahawasanya sesungguhnya setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dipersoalkan tentang kepimpinan dia. Pemerintah adalah pemimpin manusia dan dia akan dipersoalkan tentang kepimpinan dia. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia akan dipersoalkan tentang kepimpinannya. Seorang isteri adalah pemimpin rumah tangga dan dia akan dan anak-anak, dan dia akan dipersoalkan tentang tanggungjawab dia. Seorang hamba adalah pemimpin bagi harta tuannya. Seorang petugas, pekerja, kaki tangan, dia akan dipersoalkan tentang kepemimpinannya, tanggungjawab dia. Maka ingatlah, sesungguhnya setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dipersoalkan tentang kepimpinannya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Jadi hadirin sekalian, kita duk tengok depa duk menawar-nawarkan diri untuk menjadi wakil rakyat dalam konteks menjadi calon, dan kita pula ditugaskan untuk memilih calon-calon itu dari parti-parti yang berbagai, dan sekarang ini dengan gabungan-gabungan yang berbagai, bermacam-macam. Adalah kata berpenjuru-penjuru, penjuru A, B, C, 4, 3, 4, whatever.
Jadi kita ditugaskan memilih, dan kita memilih pun akan dipersoalkan. Yang menang akan dipersoalkan, yang kalah akan dipersoalkan, semua sebab kita ada posisi-posisi kepemimpinan masing-masing. Posisi pemerintah, tanggungjawab ke atas pemerintahan yang diamanahkan kepada mereka. Posisi ketua keluarga dengan tanggungjawab mendidik keluarga yang ada di hadapan masing-masing. Ada anak berapa, tak ada anak, ambil anak angkat, atau memelihara rumah-rumah anak yatim. Itu semua tanggungjawab dan persoalan yang akan diambil kira. Nantinya akan ditanya tentang amanah dan tanggungjawab, dan juga integriti, ketelusan, keikhlasan yang kita laksanakan ketika menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan itu. Oleh yang demikian, hadirin sekalian, kita perlulah melakukan suatu penilaian ataupun suatu muhasabah terhadap tugas-tugas yang telah diamanahkan kepada kita. Jadi semak balik daripada dulu kita kecil, sekarang kita sudah dewasa, sebagainya sudah menyampai umur warga emas, ataupun otai disebut bahasa biasa, dan ketulusan kita yang penting ialah terhadap agama kita bagaimana. Panduan-panduan yang kita dengar. Ada sebuah hadis lain daripada riwayat Tirmizi, ya, yang bermaksud orang yang pintar itu ialah orang yang menghitung dirinya serta beramal untuk hari selepas kematian. Sementara orang yang lemah ialah orang yang mengikut hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah dengan angan-angan, berangan-angan. Walaupun berangan-angan itu tak perlu dibayar, tetapi biarlah kita berangan-angan yang baik-baik. Berangan-angan untuk masuk syurga, alhamdulillah. Tapi kita sudah bersediakah dengan amalan-amalan untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala? Amalan yang baik untuk mendapat rahmat. Sebab masuk syurga itu dengan rahmat Allah, tapi nak dapat rahmat Allah itu kita kena melakukan perkara-perkara baik. Ya, dalam dunia sosial hari ini, mulai sekarang sampailah 19 bulan besok, tuan-tuan akan tengok dalam WhatsApp, dalam Facebook, dalam Twitter, dalam Instagram, entah apa-apalah aplikasi-aplikasi yang ada dalam dunia maya ini akan menaburkan maklumat-maklumat yang kebanyakannya maklumat itu adalah berupa fitnah. Jadi bila kita viral, kita tempang posting, kita pun dapat semangkuk atau bermangkuk-mangkuk. Sebab kalau ada amal jariah, maka juga ada maksiat jariah. Ini kita kena faham. Amal jariah, orang ikut, kita dapat pahala daripada orang yang ikut itu. Maksiat jariah juga sama. Kalau orang terpengaruh, terpedaya, dia pun memanjang-manjangkan hasil panjangan kita, maka kita memberikan ruang untuk kita mendapat maksiat jariah. Jadi dosa berganda-ganda. Jadi berhati-hati tuan-tuan dalam dunia maya yang bebas, lepas, yang hanya dikawal oleh ilmu dan keimanan. Kita dengan alat yang kita ada itu. Jadi saya hadirin sekalian, mudah-mudahan kita dapat menjadikan panduan, ya. Jangan mudah terpengaruh dan terpesona dan terperangkap dengan maklumat-maklumat di hujung jari yang ada di awang-awang yang dunia maya yang bergentayangan, yang datang dari mana pun kita tak tahu siapa perawi dia, siapa penyampai dia, bagaimana maklumatnya. Jadi panduannya ialah kita mesti tabayun. Kita semak dulu. Ya, semak, dan kalau tak pasti jangan kongsi. Itu tagline yang senang. Tak pasti jangan kongsi. Padam dan padam. Jadi sekarang ni kita habis masa dengan memadam WhatsApp dan maklumat. Facebook pun boleh padam, tapi letih kan. Jadi padamlah. Kalau tidak kita terhantar kepada mereka-mereka dalam grup. Maka kalau yang tidak betul, kita pun dapatlah satu panggu atau berpanggu-panggu. Jadi hadirin sekalian, untuk jadi orang baik, kita balik kepada sumber asal. Yang pertama, kena jaga solat lah. Kau politik bersama mana pun, parti apa pun, iman kalau tak jaga salat, habislah. Saya teringat dengan seorang kawan saya, dia masuk politik, dia jadikan calon. Dia dulu kuat sembahyang. Masa tak jadi calon tu dia kuat sembahyang. Maksud dia sembahyang fardu berjamaah ni tak lekang lah.
Ada saja waktu tunggu bila jadi calon, orang Arab dia pergi merata, pergi kempen. Dia pun mulalah melambat-lambatkan solat sebab nak bercakap dan nak berceramah dan nak berkempen. Lepas tu dia kata, ni macam ni politik. Nah, itulah kata abang kau dah jangan masuk. Nak masuk juga. Sehari dua dia penin. Dia penin. Ni yang hak jenis kuat sembahyang ni. Hak tak kuat sembahyang tu dia punya pasal lah. Ni nak ceritanya tuan-tuan, nak dapat rahmat Allah, nak dapat pertolongan Allah, nak dapat bantuan Allah, nak dapat kasih sayang Allah, nak dapat segala-galanya pada Allah. Kalau tuan-tuan tinggal semalam, tak ada, mohon lah. Kalau dapat ambil istidraj lah, pembaziran dan suatu pemberian Allah yang Allah tak ikhlas, maknanya Allah pun bagilah, bagi lantak kau. Yang kita nak ialah pemberian ikhlas dari Allah. Jadi sembahyang kena jaga tuan-tuan. Kita kempen lah macam mana pun, ya, syarah lah macam mana pun, ajaklah orang macam mana pun, tokonglah parti saya, tapi sembahyang tinggal, tak ada. Ini pemimpin yang tak patut kita memberikan kepercayaan, sebab dia tak tunai tanggungjawab pada Allah. Tuan-tuan nak harap dia tunai tanggungjawab pada manusia? Tak ada lah. Dengan Allah dia boleh kelentong, dengan manusia tak ada apa tinggal. Ya, jadi kita nak kembali kepada rukun kehidupan kita yang Allah tentukan. Solat itu adalah satu kewajipan yang dilakukan dalam semua keadaan. Sakit, demam, sehat, sembahyang secara sakit, ada dia punya kaedah-kaedah dia. Jadi kita ingatlah ni musim ni orang belarak merata ni, berhimpun di mana-mana. Ya tadi dah istiharah calon A, calon B, parti A, parti B, pakai calon yang merajuk lah, yang urut lah, apa semua. Tak dapat parti B, PPT pelaksana. Tak apa, itu mereka punya pasal. Kita tak campur. Kita nak ingatkan mereka, ingatkan diri kita, ingat semua pengundi dan juga mereka yang jadi calon. Jangan lupa Allah jika beriman. Yang tak beriman tu nak buat macam mana? Kita cuma dakwah ya. Tugas kita menyampaikan risalah, ajak mereka beriman pada Allah SWT, ya. Jadi solat itu tiang agama. Barang siapa yang tidak solat berarti dia tiang bilang tak ada tiang, dia tak kuat lah, ya. Jadi nak kempen ke apa, kembali kepada ingat. Jadi saya tadi kesian kat kawan tu, dah tanding kalah pula tu, bayang pula lah. Jadi dia pun lepas tu tak masuk tanding dah, menyesal tak sudah. Jadi bukan salah parti, bukan salah diri, salah kita sendiri yang terikut-ikut. Jadi nak bentuk masyarakat ni tuan-tuan jangan susah. Tambah lagi masyarakat yang hari ni yang begini rupa, yang di Arab Saudi pun ada pesta Halloween tu, pakai topeng menakutkan orang. Nak maulud tak boleh, tapi boleh Halloween boleh. Jadi ni berjalan. Jadi masalah ni. Yang kita buat maulud kena marah habis. Yang mereka buat pesta Halloween tu, habis satu dunia tengok. Ini benda maksiat seperti ini sedang berlaku di mana-mana. Keduanya, sumber pendapatan kita mestilah daripada pendapatan yang halal. Itu tak ada kompromi. 1 sen ke, 1 ringgit ke, 10 ringgit ke, 1 juta ringgit ke, 1 bilion ke, halal. Syariat, patuh syarak. Jadi kalau pendapatan tu pendapatan yang haram, ni musim-musim undi ni pakat bagi lah. Saya duk tengok dalam YouTube macam-macam lah cara mereka bagi free ni, nak sokong parti dan apa tu. Ya. Jadi budaya rasuah. Sampai ada yang kata bahawa rasuah ni kalau tak berlaku dunia kiamat lah. Tu dia tu. Tuan-tuan boleh tengok YouTube tu. Dia diucapkan seorang yang belajar sampai PhD tuan-tuan. Dia belajar tinggi sampai PhD. Sanggup dia mengatakan kalau tidak ada rasuah dunia ni kiamat. Oh, dahsyat. Jadi bermakna rasuah jadi budaya yang begitu teruk dalam konteks negara kita. Padanlah. Macam-macam berlaku sekarang ni. Allah bagi petunjuk dan pengajaran satu lepas satu. Jadi kita mesti bersama menghapuskan rasuah. Kita dah ceramah banyak kali. Penulis-penulis pun dah tampil. Tuanku Sultan Perak pun dah bertitah. Profesor Emeritus, Profesor Terulung Tuan Sri Muhammad Kamal Hasan buat buku. Kalau sebelum tu Profesor Dr. Said Hussein Al-Atas buat buku. Dan ustaz-ustaz ada buat buku. Khatib pun dah mula bercakap, khutbah di mana-mana, di Perak, di Selangor dan Melaka, pakat cakap tentang rasuah. Ini adalah sesuatu yang sangat menjijikkan, kerana rasuah itu merosakkan bukan saja diri, malah umat dan negara, kerana dia melibatkan
Seluruh sistem rosak. Kalau saya ulang banyak kali, dia makan babi, dia dengan Tuhan saja. Makanlah 3 kilo pun babi itu, tapi dia dengan Tuhan. Dia buat rasuah, dia hancurkan sistem. Sistem itu yang sampai pada kita, yang rosak. Hari ini kita nak bayar hutang 1 MDB tu, yang kena tangkap tu masuk penjara gitu je. Ni yang nak bayar ni kita. Itu tuan-tuan. Jadi kita kena rasional. Kita kena benci kemungkaran ini, ya, seperti mana diarah oleh Allah dan arah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak setuju, tak suka, tak sokong, tak bersekongkol, tak memberi bantuan, ya. Kita ada kaedah fiqhul aulawiyat. Kita tengok mudarat-mudarat dan juga kebaikan-kebaikan. Kita kena pilih, ya, yang terbaik di antara yang paling baik, dan terburuk kita tengok yang mana paling kurang buruk di antara yang buruk-buruk itu. Itu fiqhul aulawiyat yang ditulis kitabnya oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi Al-Marhum, yang telah meninggalkan dunia ini pada sebulan yang lalu. Beliau pun nulis lebih 100 buah kitab. Jadi ulama seperti inilah yang harus kita jadikan sumber rujukan tentang tulisan-tulisan kontemporari, pandangan beliau tentang melaksanakan Islam yang sederhana, yang boleh menarik dan merangsang orang beriman pada Islam, mengikut agama Islam, ya. Jadi hadirin sekalian, pastikan sumber-sumber pendapatan yang kita perolehi, sama ada sebagai pemimpin atau rakyat, sebagai ketua keluarga, bapa, ibu, adik, kakak semua, ya, cari pendapatan yang patuh syarak. Ya, jangan sekali-kali terlibat dengan perkara-perkara yang menyebabkan pendapatan itu menjadi sumber yang haram, yang kalau kita makan daging yang tumbuh daripada pendapatan yang haram itu layak dibakar oleh api neraka, ya. Jadi hadirin sekalian, yang ketiganya kita bermuhasabah dalam konteks sentiasa melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu adalah tugas kita. Kita tak boleh relax. Alah, tak apalah, sekali-sekala. Tak ada, ini bukan sekali-sekala. Kalau riba tu 1 sen pun riba, kalau rasuah 1 sen pun rasuah, kalau mungkar sedikit pun mungkar, banyak pun mungkar. Kita tak boleh setuju dengan kemungkaran, ya. Dan sama ada yang memimpin, ada dipimpin, mesti bersama-sama mencegah kemungkaran. Kita tidak reda dengan konsep-konsep yang tak patuh syarak. Nak berhibur patut padan, kena patuh syarak, ya. Kena ada kaedah-kaedah dalam konteks yang sesuai dengan syarak. Ya, boleh bernasyid, boleh bernyanyi, boleh berhibur, tapi semuanya ada panduan-panduan syariat. Tapi jangan ikut suka hati, buat macam-macam, ya. Lupa juga waktu sembahyang, lagi teruklah, dah lah bermaksiat, lupa sembahyang 2 kali dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadirin sekalian, kita mengingatkan diri kita. Saya ingatkan diri saya ingatkan kita semua, dalam musim yang ada hari ini, kita bergairah untuk melantik pemimpin, ya, melantik wakil-wakil rakyat yang mereka sepatutnya bertugas untuk rakyat, ya, menyampaikan pesanan-pesanan yang penting untuk rakyat, untuk melahirkan negara yang dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi kalau mereka tak betul, macam mana mereka nak jadi dapat menjayakan amanah itu? Kerana pemimpin-pemimpin yang baik ni tuan-tuan, dia ada rasa tanggungjawab, ya. Kerana dia kena ingat, dia sampai pada mahsyar dia akan menjawab berbagai soalan. Saya teringat suatu kisah Umar Al-Khattab, seorang khalifah hebat, yang ketika dia memerintah, dia pernah berkata, jika terdapat seekor kuda patah kaki kerana terjerumus dalam jalan yang berlopak dan berlubang, ini ketika dia memerintah, dia cakap di Iraq, Baghdad, zaman baginda memerintah, Umar akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Umar, kenapa engkau biarkan jalan itu berlopak? Kau ingat senang jadi wakil rakyat? Ni Datuk Bandar Shah Alam tu, jalan dekat Dorong Depok tu berlopak, gaji banyak, pegawai banyak. Nanti dia akan ditanya, pegawai akan ditanya cara pegawai, wakil rakyat yang jaga Shah Alam akan ditanya sebagai wakil rakyat Shah Alam, adun kota Batu Tiga akan ditanya sebagai adun Batu Tiga.
Ni kita duduk di alam, tuan-tuan berjalan merata ada lubang, merata-rata jalan. Kalau ikut kaedah Umar Al-Khattab, dia yakin Allah akan tanya dia, kenapa kamu biarkan jalan berlubang, berlopak? Ya. Jadi jangan ingat senang jadi pemimpin. Senanglah pakai kereta besar. Kalau yang dia dapat jadi jawatan menteri, dapat welfare. Kalau jadi Esko Selangor dapat pakai Camry, ada pemandu jalan. Tapi dia lupa bagaimana Umar Al-Khattab terngiang-ngiang, takut tak tanggungjawab ini akan ditanya. Jadi tuan-tuan, kita yang pilih mereka pun dapat juga semangkuk. Kenapa kita pilih mereka? Jadi tak boleh pilih, tak kena pilih. Sebab itu tanggungjawab. Sebab kita kata tadi kaedah fiqhul aulawiyat. Kita sedang melihat bagaimana pemerintahan telah memberikan sumbangan-sumbangannya kepada rakyat atau tidak, maka kita akan memilih 5 tahun lagi, pilih lagi. Begitulah, ya. Dan ingat lagi hadis ini, sesiapa yang di kalangan muslim yang diberikan tugas kepimpinan dalam mengurus umat, lalu ia mencuri tulang dalam melaksanakan tugasnya, maka haramlah baginya mencium bau surga. Jadi termasuk saya lah, saya jadi nazir masjid kan. Jadi kalau saya tak jaga masjid elok-elok, saya pun akan ditanya juga. Jadi samalah. Jadi pengurusi surau akan ditanya, timbalan pengurusi surau pun akan ditanya juga. Masalah. Semua AJK yang jaga biru akan ditanya tentang biru yang dijaganya. Tadi sebut, ya, akhirnya setiap kita, kullukum, semua. Jadi jangan ingat orang aja. Jadi kita kena tunjuk diri kita. Tanya diri kita, apa yang telah kamu lakukan ketika kamu diberi amanah sebagai seorang hamba, seorang pemimpin, seorang imam, seorang bilal, seorang ketua kampung, seorang ketua persatuan penduduk, semuanya akan ditanya. Seorang pengurusi persatuan-persatuan, PIBG dan sebagainya, ya. Hadirin sekalian, mudah-mudahan kita teringat dengan pesan Allah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh ayat 10 dan 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Sehingga aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Sekiranya kamu berbuat demikian, Dia akan menghantarkan hujan lebat mencurah-curah kepada kamu, dan Dia akan membanyakkan harta kekayaan serta anak pinak kamu, dan Dia akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun tanaman serta mengadakan bagi kamu sungai-sungai yang mengalir dalamnya. Allah ingatkan kepada kita, apa-apa hamba balik kepada Allah. Kalau buat salah, minta ampun, taubat. Kalau kita tak solat dan tak jaga macam mana sumber pendapatan diperoleh, tak peduli tentang masalah yang berlaku tentang masyarakat, apa artinya semua ini? Payahlah, ya? Banyak persoalan yang akan dijawab di padang mahsyar dan diingatkan tadi. Jadi mudah-mudahan hadirin sekalian, kita tampil melaksanakan tanggungjawab ini, kembali kepada peringatan-peringatan, contoh-contoh teladan yang kita sering sebut dalam perbincangan kita. Umar Abdul Aziz, salah seorang lagi yang juga ada kaitan dengan Umar Al-Khattab, ya, katanya keturunan darah di Surih, ya. Ketika beliau menghadapi saat-saat, walaupun beliau merintah bagus, tetapi beliau juga diuji dengan kekurangan keperluan, ya, kerana seluruh pendapatannya digunakan untuk rakyat. Satu hari orang bagi dia hadiah, ya biasa orang besar-besar ni orang bagi hadiah. Ketua jabatan, ketua pengarah, ketua pemerintah, khalifah sementara lah, terus saya cerita, dan ketika dia melihat hadiah itu, dia hanya pegang saja dan dia tak ambil. Pegawai-pegawai tanya, ya Amirul Mukminin, kenapa tak ambil? Dia kata, hadiah ni untuk saya adalah rasuah, untuk saya, kerana saya punya jawatan sekarang khalifah. Sebab itu orang bagi. Kalau tidak, tak apa nak bagi. Orang tak peduli, ya. Jadi dia tak ambil. Begitulah, dia sangat berhati-hati, sangat warak, sangat menjaga sumber pendapatan dan pemakanan
yang pasti halal sahaja yang dia nak masuk. Dikatakan yang diberi itu sekumpulan selonggok sebakul buah apple. Buah apple tuan-tuan. Makan sedap lah. Buah pelam, mangga, apa yang paling sedap kan ni diperoleh tu, harum manis. Sekilo 3-40 ringgit. Bagi sebakul 5-6 kilo. Kita pergi tengok aja. Jadi kalau pemerintah begitu warak, begitu berhati-hati, begitu telus dan berintegriti, maka insya-Allah Allah akan turunkan berkat dan rahmat dia kepada kita. Tapi kalau pemerintah pun rakus dan mereka pun ambil peluang sebanyak-banyaknya ketika mereka memerintah, maka apalah artinya lagi yang tinggal kepada kita. Sebab itu hadirin sekalian, ya, kita akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Gulungan-gulungan yang diberikan nikmat yang begitu banyak, tetapi mereka menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak perlu dan tak mahu tertangkut dan terikut-ikut dengan gaya hidup yang begitu rupa. Kalau ikut iklan zakat di Selangor, biar pendapatan sederhana, hidup tak berapa nak ada, tapi berkat sentiasa ada. Tu kempen zakat, nak bagi zakat supaya harta yang ada ni dizakatkan. Yang mana patut zakat lah, yang sampai nisab, yang tak sampai nisab tak payahlah. Ya, jadi yang penting ialah kita sentiasa mencari ruang dan peluang untuk menyampaikan, ya, melakukan perkara-perkara baik yang paling baik untuk kita meninggalkan dunia ini, kerana kita akan mati bila-bila masa daripada sekarang. Allah ingatkan dalam Al-Quran kepada puak-puak dan gulungan-gulungan yang diberikan nikmat yang banyak ini. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Al-Isra ayat 16. Apabila sampai saat kami hendak membinasakan penduduk sebuah negeri, kami perintahkan terlebih dahulu orang-orang yang melampau batas dengan kemewahan antara mereka, supaya mereka taat, lalu mereka menderhaka dan melakukan maksiat padanya, maka berhaklah negeri itu dibinasakan, lalu kami hancurkan sehancur-hancurnya. Jadi gulungan mutrafin, gulungan yang melampau-lampau ni, ya, harta banyak tapi dapat dengan sumber yang tak betul, kemudian disuruh taat pada Allah, minta ampun, tak juga buat demikian, malah menderhaka lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, berlaku sombong, ego, takabur dan riya dan berbagai-bagai lagi sifat-sifat sum'ah yang tak patut, ya, yang tak patut dilakukan oleh seorang manusia, maka Allah akan hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Jadi kita minta ampunlah dengan Allah, minta dijauhkanlah pada Allah, oleh Allah tentang gelagat-gelagat dan kelakuan-kelakuan manusia-manusia yang ada di mana-mana, termasuk di negara kita, yang kita lihat kelompok-kelompok ini punya harta yang begitu banyak, tak pernah puas. Dan hari ini kita disajikan dengan calon-calon recycle. Mereka tak pernah nak berhenti daripada menjadi calon. Kalau pegawai kerajaan nombor 60 kena bersara. Jadi kita ni nasib lah. Ya, kalau nak kerja, boleh kerja sampai bila, tapi akta telah mengatakan, ya, 60 bersara. Tapi orang politik sampai tua, sampai bila-bila boleh saja menawarkan diri untuk bertanding. Yang kita lah duduk pilih. Jadi kita hanya ada pilihan yang terhad. Barang-barang yang ada depan kita tu itulah yang kita tengok, rekod-rekod mereka yang selama ini, ya. Tapi tak ada pilihan, nak pilih depan tu jugalah. Nasiblah kita tuan-tuan, ya. Tak dapat parti A, lari parti B. Ini bukan kempen tuan. Ini nak cerita hakikat yang berlaku. Politik itu baik, tapi orang-orang yang berpolitik itu yang menyalahkan politik itu. Mengambil kesempatan-kesempatan dan ruang-ruang dan peluang-peluang yang seolah-olah mereka sajalah yang boleh mentadbir negara. Orang lain tak ada harapan. Jadi hari ini tuan-tuan, kita lebih khawatir orang 18 tahun boleh mengundi, depan ni pun tak tahu nak pilih siapa, sebab depan ni happy go lucky punya orang. Jadi tak tanya ke depa tanya ke pak ke tidak, wallahu alam. Depa keluar segerombolan, depa pangkah siapa, wallahu alam, ya. Jadi kita pujuklah, kita didiklah umat. Saya katakan tadi, tugas kita ialah membimbing masyarakat jadi orang baik. Ini pun dakwah juga. Dakwah. Sebab kita dilahirkan untuk mengajak manusia buat baik. Maka kalau anak kita yang mengundi pertama umur 18 itu, kita kena beritahu dia.
Pilihlah yang baik-baik. Kita kena bagi tahu. Kalau dia tak tanya pun kena habaq. Sebab nanti kita akan ditanya, hang habaq tak habaq? Dah aku tak habaq. Pasal apa tak habaq? Dia anak pandai, dia ngaji tinggi. No, ni bukan soal pandai ngaji tinggi. Sebab orang pandai ngaji tinggi pun dia tak pasti nak buat ilmu perbandingan. Ilmu perbandingan ni dia tak ada. Perbandingan, comparison tak ada. Dia ikut je apa WhatsApp kata, dia balik. Dia tak fikirlah. Itu yang saya kata tadi, dunia maya hari ini memberikan maklumat yang tak betul, berselerak. Budak-budak yang mengaji tinggi ni, dia tak kerti tapis lah. Dia tengok, dia pun sambung. Dia tengok, dia pun sampaikan. Dia patut, macam saya doa ajar tuan-tuan, tiap-tiap kali saya kata, dapat maklumat mesti tabayun. Tanya penyampai, ni hang dapat dari mana? Siapa? Macam kaedah hadis lah. Nak tahu hadis sahih, hasan, palsu, kita tengok siapa perawi dia. Yang kalau perawi ni memang saya berterupa, tak payahlah, delete je, padam. Sebab saya berterupa ni kerjanya mengadu domba, membuat maklumat yang memang jahat-jahat, yang tak pernah ada, dia ada-adakan untuk membuat kempen-kempen merendah-rendahkan martabat orang lain. Tuan-tuan boleh tengok kaedah kita. Kalau tuan-tuan baca teks khutbah yang banyak-banyak pada kita nasihatkan, nak kempen-kempen lah, tapi jangan menghina dan menjatuhkan maruah orang yang dilawan. Beritahu parti A nak buat apa, parti B nak buat apa, itu tak apa. Manifesto, ni sekarang zaman manifesto. Maka ceritalah, kalau aku menang aku nak buat ini. Nanti bila menang dia tak buat, dia adalah penipu. Masa nak undi kita kata, bila dah dapat tak buat, itu benar penipu. Penipu ni sifat munafik. Jadi kena ingat. Jadi mereka dan kita yang serupa, yang masuk parti ABC ni, kalau kita sokong penipuan, samalah 1 mangkuk, 2 mangkuk, 3 mangkuk, pakai dapat semua. Jadi kena ingat, Allah beri kita peluang untuk bermuhasabah, untuk beristighfar. Maka kita minta ampunlah kepada Allah Taala, ambil peluang ni insya-Allah, ya. Selagi kita hidup pun tak lama, ada yang 60, ada 70, ada 80, ada sampai 90. Ya, Yusuf Al-Qaradawi 90 lebih, 96. Bersama dia meninggal ialah Queen Elizabeth. Satu meninggal Islam, satu meninggal kafir. Jadi sama tua, sama zaman, jadi masing-masing dengan balasan masing-masing. Jadi kita yang sekarang ni baru 60, 70, peluang kita terakhir ialah sentiasa menggunakan masa-masa yang ada itu untuk bertaubat. Di samping menunaikan tanggungjawab seterusnya sebagai hamba Allah yang ditaklifkan untuk kita melakukan dan melaksanakannya. Tugas-tugas yang mampu kita lakukan, kita buat. Yang tak mampu kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita tidak mempunyai upaya-upaya yang hebat. Kita hanyalah manusia biasa. Ruang lingkup tugas kita, ruang lingkup kuasa kita, ruang lingkup pendapatan kita pun begitu. Itulah yang ada, maka gunakanlah, ya. Di samping kita bersedia untuk berhadapan dengan soalan-soalan dan juga tanggungjawab yang akan dipersoalkan, maka gunakanlah ruang-ruang itu untuk kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ingat kaedah-kaedah yang dikatakan tadi, maka sudah pasti orang tidak akan berebut-rebut untuk menjadi ketua, apapun jenis ketua. Tapi oleh kerana mereka hanya ikut hawa nafsu, mereka nampak yang ada di hadapan mereka adalah peluang, mereka nampak di hadapan mereka adalah kekayaan, pangkat dan sebagainya. Itulah yang menyebabkan mereka berebut-rebut sehingga merajuk-rajuk dan sehingga sanggup menukarkan diri daripada parti ke sebuah parti yang lain dan untuk jadi calon. Jadi inilah contoh-contoh, ya. Kita tidak patut memilih orang-orang seperti ini untuk dijadikan wakil rakyat. Tapi apa boleh buat? Kita ada itu je calonnya. Jadi sama ada tuan-tuan nak mengundi atau tidak. Tak mengundi pun ditanya, kenapa kamu tak mengundi? Jawab di hadapan Allah SWT. Aku tak upaya dah, aku tak larat dah. Mereka ni semua bengong mana aku. Nah, okey. Jadi kamu pun bengong juga. Ya, jadi tuan-tuan, kaedah ada. Kaedah fiqhul aulawiyat, memilih yang buruk tu yang paling kurang buruk. Yang paling kurang buruk. Dah, depan kita itu je yang ada. 4 calon. 4 tu semua lebih kurang. Yang mana yang paling kurang buruk? Itulah. Kalau yang baik, yang mana yang paling baik? Itu kaedah fiqh. Walaupun ada kaedah-kaedah lain tuan-tuan tengok dalam YouTube, itu terpulang pada tuan-tuan. Saya pun bagi satu kaedah juga daripada fiqh al-aulawiyat Yusuf Al-Qaradawi. Beliau menulis lebih 100 buah kitab
Jadi gunakanlah panduan-panduan itu di samping panduan-panduan lain. Ini semua benda-benda yang tuan-tuan dapat lihat sendiri daripada dunia maya, macam-macam pendapat, pendapat. Yang penting ialah kita tidak melanggar syariat, kerana sistem kita lah sistem memilih yang ditentukan, diterima sebagai sebuah kaedah yang kita pakai. Jadi mudah-mudahan sama ada kita ulama atau umara, dalam satu maksud, hadis lain, umara yang terbaik atau pemimpin yang terbaik ialah pemimpin yang datang menemui ulama, dan ulama yang buruk ialah ulama-ulama yang mendatangi pintu-pintu umara. Ini satu ingatan Allah, hadis Rasulullah SAW, ingatan hadis kepada semua orang. Dua kumpulan manusia yang ada ni, satu pemerintah, satu ulama, satu lagi rakyat. Itu satu hal lah, kita ni rakyat biasa. Jadi kita pilihlah kaedah-kaedah yang ada. Mudah-mudahan Allah beri kita petunjuk dan beri kita keampunan, dan gunakanlah ruang-ruang yang ada ini untuk terus berbakti pada Allah. Hadirin sekalian, mudah-mudahan saya akan berhenti di sini untuk memberikan suatu peringatan kepada saya sendiri, kepada tuan-tuan, kepada kita semua dalam tempoh yang 10 hari lagi atau 15 hari lagi. Sekarang 2 bulan, saya ingat 17 hari bulan. Kerana dalam tempoh ini macam-macam maklumat akan sampai, macam-macam cerita akan keluar. Saya katakan tadi, kita tapislah maklumat-maklumat itu sesuai dengan ilmu, tanggungjawab, dan saya katakan tadi, ada amal jariah, ada maksiat jariah. Di amal jariah kita akan dapat pahala yang berganda-ganda bila orang ikut. Maksiat jariah pun orang akan ganjarannya juga berganda-ganda jika orang ikut maklumat yang salah itu. Jadi mudah-mudahan kita diberikan peringatan. Saya telah memberikan peringatan itu, kita gunakan peringatan itu untuk panduan kita, insya-Allah. Apa yang baik itu dari Allah, lemah itu saya sendiri. Kita akhiri dengan tasbih, kafarah dan surah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.